para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada penulis Osman BK, daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Jangan Buka Penutup Tangki Motor Itu. Panjang sikit tajuk dia. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum Tuan novelis Iskandar Zulfakar dan rakan-rakan maya sekalian. Kisah malam ini membawa tajuk tentang motor kapcaiku satu ketika dulu. Sekitar penghujung tahun 1982, sewaktu kapalku KD Perdana 3501 singgah untuk pembaikan rutin MSE di Pasir Gudang, Johor, aku tidak melepaskan peluang bercuti untuk berjumpa dengan keluarga di Pusat Pertanian Negeri Johor, Masai. Aku tiba di rumah jam 3 petang, dan setiba di rumah ibu dan ayah adalah orang yang paling gembira kerana telah lama tidak berjumpa. Membawa balik buah tangan dari Kuching, Kuantan dan sedikit dari Songkhla, Thailand. Kami minum petang bersama dengan gelak senda dan gurau. Kira happy sangatlah tu kami semua. Jam 5 petang, aku mengambil keputusan untuk menaiki motor kapcai. Berpusing-pusing sendirian keliling kampung dan estet berhampiran kerana ramai kawan-kawanku bekerja di situ. Habis semua tempat ku lalui dari kampung Tanjung Langsat, iaitu tempat permainan semasa kecilku, hinggalah ke ceruk estet, ku redah sendirian sampai di satu tempat, iaitu tempatnya nama dia Tahbunkah ataupun Tamboga Estate. Lebih kurang jam 7 petang, tiba-tiba motor kapcaiku terhenti. Aku jadi gabra lah, kerana sebelum ni ia elok saja. Jenuh aku belik sana dan sini dan baru teringat untuk melihat minyak. Apabila penutup tangki dibuka, didapati ia kering kontang. Paniklah masa tu, kerana rumahku agak jauh juga dari situ, iaitu 5 km lagi. Aku terduduk di tepi jalan yang bersemak, termenung dan berfikir bagaimana sambil menunggu seseorang jika ada yang lalu dekat situlah. Hari semakin gelap. Tiba-tiba seseorang yang tak ku kenali muncul entah dari mana. Tiada bunyi kereta atau motornya, begitu juga kenderaannya tidak kelihatan. Dia menyapaku, "Mengapa duduk sendirian di situ?" Aku menjawab bahawa motorku telah kehabisan minyak. Lantas dia pun dengan bersahaja menghidupkan motor tu. Dia memandang kepadaku dan berkata, "Cepat balik ke rumah, hari dah maghrib. Ingat pesanan saya, jangan pandang belakang dan jangan sesekali membuka penutup tangki ini." Aku bingkas bangun dan menaiki motor tu. Belum sempat nak mengucapkan terima kasih, orang tadi telah hilang dari pandangan, tetapi aku teringat pesanannya agar jangan pandang belakang. Membawa dengan laju kerana takut motor akan terhenti lagi, atau aku mungkin ketakutan dengan apa yang berlaku tadi. Sesampai di rumah, hari sudah gelap. Sewaktu hendak mematikan enjin didapati kunci motor dalam keadaan posisi off. Hai, pelik ni. Tiba-tiba ia mati dengan sendirinya. Masuk je ke rumah, aku mandi dan terus sembahyang. Aku pun tidak ambil pusing siapa yang aku jumpa tadi dan tidak menceritakan kepada kedua orang tuaku. Sepanjang hari-hari cutiku selama seminggu di kampung, aku terus menggunakan motor tanpa melihat tangki minyak kerana masih teringat pesanan orang yang ku jumpa tempoh hari. Untuk membeli minyak pun aku terpaksa ke Felda Cahaya Baru yang agak jauh dari rumah dan perlu dibeli dengan jumlah yang banyak sebagai stok simpanan. Sejak hari kedua hinggalah hari terakhir, ayahku sering mengingatkan agar membeli minyak petrol untuk disimpan. Tetapi aku tak ambil pusing sangatlah, dan aku hanya mendiamkan diri. Diam tak diam,
cutiku berakhir juga. Pagi tu ayah mengajakku membeli minyak kerana telah kehabisan stok di samping membeli lauk pauk di Pasar Felda. Sebelum bertolak dan semasa ketiadaanku dan dia telah membuka penutup tangki, dan alangkah marahnya dia apabila melihat tangki motor tu kering. Tak sempat untuk memberitahunya agar jangan membuka, tetapi apakan daya, sudah terlambat. Aku keheranan kerana telah beberapa hari aku menaiki motor tanpa minyak, tetapi bagaimana ia masih boleh hidup dan bergerak. Oleh kerana telah melanggar syarat orang yang aku jumpa tempoh hari, maka terpaksalah aku hadapinya. Dengan ketiadaan minyak, aku terpaksa meminta sedikit minyak dari jiran terdekat. Lagipun hanya dialah satu-satunya jiranku, Pak Deris namanya, yang satu ketika dulu pernah terpandang dan mendengar harimau mengaum bak halilintar dan sedang melompat atas bumbung rumahnya ketika maghrib. Nak tahu kisahnya? Follow, jangan tak follow di episod yang seterusnya. Hingga kini, siapa orang yang ku jumpa itu masih belum terjawab. Menghairankan kerana tanpa minyak motorku masih boleh bergerak. Alangkah elok jika awal-awal lagi aku memberitahu ayah agar tidak membuka penutup tangki itu. Kalau tidak, sudah pasti hingga kini aku boleh bergerak ke mana saja tanpa perlu mengisi petrol. Untuk rakan-rakan dan pendengar, agar ingatlah pesanan orang tua-tua, jangan suka merayap di waktu maghrib. Aku bernasib baik jumpa sesuatu yang elok. Tetapi kalau perkara sebaliknya, iaitu yang tidak elok, kan naya. Baik saudara, kisah yang kedua juga datangnya daripada novelis Iskandar Zulfikar dan juga penulisnya adalah Osman BK. Kisah ini bertajuk Si Tua Pengayuh Basikal. Sampainya aku di pejabat, terasa seperti ada sesuatu yang kehilangan. Ya, semalam aku kehilangan Ustaz Imam Azmi, iaitu Imam Utama Masjid An-Nasriyah Setiawan. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. Pagi-pagi begini, mai saya belanja berupa satu kisah pendek ketika menuju Tasik Banding pada tahun 2011 dulu. Assalamualaikum Tuan Novelis Iskandar Zulfikar serta semua sahabat-sahabat. Semoga hari ini lebih menceriakan. Pada pagi itu 27 Mac 2011, perjalanan aku bersendirian sejauh 495 km dari Lumut ke Kuala Terengganu. Sudah pasti bosan dan amat memenatkan. Akan memandu seawal pagi jam 6.50 pagi. Telah bertolak dari rumah deras menuju ke Kuala Terengganu. Selesai bercuti untuk menyelesaikan kerja-kerja terbengkalai di Lumut dan pembagian pusaka di Johor Bahru, dan segalanya dipermudahkan urusannya. Syukur Alhamdulillah. Aku dari Lumut ke Kuala Kangsar Kuala Kangsar lah, dan terus ke Great tanpa henti. Selepas tu, pendakian pun bermula bersama kereta. Kereta tank Proton biruku yang setia menuju ke Tasik Banding. Bila memandu sendirian, macam-macam yang bermain di fikiran. Ketika itulah terfikir tentu seronok jika ada teman yang boleh diajak bersembang. Dan ada juga aku terfikir, mengapa aku sanggup memandu sendirian untuk pulang ke Kuala Terengganu ni? Mengapa tidak menaiki bas saja? Jika breakdown, macam mana Siapa nak tolong di atas puncak Titiwangsa dekat situ? Gila. Tapi di dalam hati memang suka buat sorang-sorang. Baru ada suspend dan thrill. Di pertengahan pendakian, lebih kurang jam 10 pagi, aku tiba-tiba terbau keharuman dan merasa kehairanan kerana ternampak seorang hamba Allah ni sayup di hadapan yang sedang mengayuh basikal Jaguar tua mendaki di
dan NBSP, bukit yang tinggi itu. Di kananku hutan balak dan di kiriku adalah gaung yang sayup dalamnya. Selamba dia mengayuh walaupun dalam keadaan kepayahan. Orang tua berpakaian serba putih dan kusam berjambang dan berserban. Kesian aku melihat. Dengan kepayahan dia mengayuh basikal tanpa aku tahu destinasinya. Setelah hampir dan memotongnya, aku sempat menoleh ke arahnya dan memberi salam sekadar dalam hati, walaupun dia tidak mendengarnya. Dia telah menoleh padaku langsung. Dia tak menoleh kepadaku langsung, tapi hingga saat ini masih ingat wajah tenangnya yang berpeluh-peluh kepenatan. Tertanya-tanya, siapakah dia di hutan belantara ini di awal pagi? Moga Allah memberi kemudahan padanya yang mendaki dan menuju ke destinasinya. Beberapa meter melepasi aku dapat merasakan betapa bulu roma meremang. Dan aku berdoa dan hanya berserah pada Allah. Apabila selamat tiba di Kuala Terengganu jam 5 petang, Bila di dalam bilik aku kepenatan, aku masih teringat wajah pakcik tua tu. Siapakah dia, si tua yang mengayuh basikal di tengah hutan? Manalah tahu kan, jika aku melalui jalan tu lagi untuk ke Kuala Terengganu, kita akan bersua lagi dan dapat bersembang pula. Sekian. Ya saudara, itulah dua cerita yang datangnya daripada Osman BK, daripada page novelis Iskandar Zulfakar. Kedua-dua kisah ni bagi Brother Fai bukanlah kisah yang seram, tapi ia lebih kepada bentuk misteri. Di dalam dunia ni kan, tiada yang mustahil, benda yang akan berlaku. Kadang-kadang benda-benda yang pelik, yang tak masuk akal pun boleh berlaku. Semuanya atas izin Allah. Baiklah saudara, kita berjumpa pada esok malam dengan kisah-kisah yang lain. Selamat malam pada semua. Bye-bye.